Assalamualaikum, hai, salam sejahtera. Saya Alfi akan membawa anda dalam video tutorial saya kali ini. Bagaimana ingin membuat button subscribe dan like dalam bentuk 3D menggunakan After Effects. Semoga anda dapat menontonnya sehingga penghujung video ini. Dan lagi, saya mohon jangan skip iklan jika anda menyokong saya. Mungkin dapat membantu saya untuk meneruskan usaha-usaha menerbitkan lebih banyak lagi video tutorial di masa-masa akan datang. Guys, check it out. Kita buka After Effects dulu. Dan selepas kita buka After Effects, saya pergi kepada buat dokumen. Okey, ini adalah projek lama. Jadi saya delete dahulu untuk memudahkan proses menunjukkan untuk projek yang baru. Okey, masukkan new composition. Jadi ini adalah untuk 3D view. Saya bagi single view untuk active camera. Dan kita buat satu layer untuk effects, elements. Dan kita buat lagi layer yang lain, solid, layer lain untuk subscribe. Ini untuk objek gear, yang mana saya ada objek gear yang kita akan create. Dan kita akan buat lagi solid layer untuk bell, launching. Kita boleh tukarkan warna sebagai panduan supaya tidak keliru. Sekarang kita masukkan teks. Ambil layer untuk teks. Saya letak subscribe. SUBSCRIBE, subscribe. Dan saya tukar kepada typeface yang saya hendak. Saya mencari typeface Banggi, yes, Banggi, alright. Jadi sekarang kita boleh tutup channel yang kita dah buat, kita tutup untuk daripada view. So saya nak fokus kepada satu channel, saya fokus kepada untuk create object gear. Ini adalah objek yang saya buat sebelum ni melalui menggunakan Illustrator. Kita cuma perlukan ambil path line saja, path line, just copy untuk path line dan kita paste di dalam layer bell. Kita paste di dalam layer bell. So sekarang anda sudah melihat bell dan seterusnya saya nak masukkan untuk objek path gear. Kita kena perlukan masukkan objek path ni satu persatu untuk kita sebelum kita create dalam bentuk 3D di dalam 3D element. Okey, saya dah ada gear, bell dan subscribe text. Seterusnya untuk layer element, saya nak masukkan plugin daripada Copilot Element 3D. Dari path layer yang kita dah buat, kita tentukan direction dia yang betul. Yang mana bell, gear dan subscribe ikut path layer 1, 2 dan 3. Dan baru kita klik untuk skin. Okey, dia akan buka kepada window yang baru. Kita klik extrude. Kita ada 3 objek di sini kita nak buat subscribe. Kita ada bell dan gear. Kita klik 3 kali. So dekat situ ada extension model. Anda pergi kepada custom part untuk memilih di group yang masing-masing. Kita ada 3 objek, maknanya kita senaraikan untuk susunan part 1, 2 dan 3. Jadi semuanya akan appear di dalam satu group folder. Okey. Image ni akan bertindih, tak mengapa. So kita rename kan mengikut nama-nama item tadi. Ini adalah untuk reference sahaja. Jadi saya pergi pada satu, subscribe. Saya tentukan dia punya extrude ketebalan dia tu. Saya nak pergi kepada 2.2 dan sekarang saya pergi the next punya di bahagian bell. Dan sama juga saya pergi untuk tebalkan dia. Saya nak ambil 3. Alright. So saya perlukan ketebalan dia sebab nanti bell ni kita nak tekan, jadi kita perlukan tebal. Jadi untuk gear saya ambil 3 juga.
untuk same tebal. Oh sorry, saya tukar kepada 2 Alright. Okay, buat masa ni kita jangan buat apa-apa lagi dari segi susunan dia. Kita biarkan dia dalam grup, satu grup ini. Nanti kita akan pecahkan di thread yang lain. So sekarang ni saya nak buat dia punya background dia, bar dia ada bar kat bawah belakang tu warna merah. Jadi saya akan create bar tu, kita boleh guna daripada 3D element saja. Kita tak perlu guna daripada After Effects tadi macam kita buat gear apa semua tu. Boleh juga kalau kita nak buat, tapi daripada di dalam 3D element ni kita dah boleh buat terus sebab dia dah provide benda ni dan kita boleh uruskan. Saya akan buat 2 layer bar kat situ. Dia akan keluar box model ada 1, box model 2. Cuma saya belum renamekan dia lagi. Jadi selepas ini mungkin kita akan renamekan dia. So kita buat adjustment dari segi ketebalan dia. Saya nak buat daripada satu layer kepada layer lain. So buat masa ni kita tak nak tunjuk bagaimana dia punya untuk rendering, fill up dari segi color. Kita biarkan dia plain dulu. Yang penting kita buat susunan objek. Susunan objek tu penting. Saya kecilkan mengikut kesesuaian. Okay. Saya gerakkan. Ini untuk ruang bell saya nanti. Okay, saya ada bell, gear, semuanya ada di dalam satu group. Okay, so sekarang ni saya pisahkan, saya keluarkan daripada group folder tu. Okay, nampak tak? Group folder tu saya letakkan sebagai group folder 1. Subscribe, saya akan tukar kepada 2. Group 2. Bell saya tukar kepada group 3 dan gear saya tukar kepada group 4. Nanti kita akan adjust di dalam After Effects, bukan di sini. Kita akan buat susunan di dalam After Effects. Di sini biar di dalam satu group. Okey, macam ni. Okey, selanjutnya saya akan pergi kepada kamera. Kena ingat ini kita perlukan 3D, dia perlu ada axis XYZ. Saya buat pemilihan top untuk saya melihat kamera pada atas. Saya perlu jarakkan daripada objek. Tadi objek tu terlalu dekat dengan kamera. Okey, ini kita ambil top dulu, adjustment. Dan saya pergi pada axis view untuk nampakkan active view. Okey, saya dah ada jarak kamera saya dengan objek. Jadi anda boleh lihat di sebelah kanan ni active kamera, dia ada distance dia dekat situ. Pada elemen ini, saya pergi kepada group tadi yang kita buat di dalam 3D element. Kita kena ingat group 1, 2 dan 3. Kita pastikan kita perlu ingat. Jadi saya buat susunan tadi. Saya letak group 2 adalah saya punya gear. Group 2 adalah saya punya subscribe tadi. Saya boleh gunakan particle replicator. Position kita adjustkan. Anda boleh lihat tadi. Dan saya pergi pada group 3 untuk gear. Untuk bell. Saya boleh buat adjustment bell dekat situ. Anda perlu lihat bell tu di mana kita nak allocate. Dan saya akan gerakkan dia ke kanan. Position XY. XY. Okay. Anda boleh lihat di active camera sebelah kanan. Boleh nampak bell saya di situ. Okey, saya nakkan sampai jarak dia lebih kurang sini, tapi saya rasa saya perlukan tebal lagi untuk bell ni. Tapi tak apa, nanti saya akan decide kemudian. Yang penting kita buat susunan dahulu. Dan seterusnya saya pergi untuk susunan gear tadi. Gear tu saya nak letakkan sebelah kiri. Saya perlu cari group gear tadi. Group gear tak silap saya group gear nombor 4 Kita kena ingat kita kena ingat objek-objek tu kita letak di group yang mana. Okey, saya gerakkan ke kiri. Saya ambil front.
front view. Okey, anda boleh lihat note, ada note warna merah tu. So saya pastikan dia berada di kedudukan, dan sekarang ni saya boleh rotate. Anda boleh pergi kepada rotation, dan untuk rotate dia, saya adjust untuk bell. Okey, bell saya dah timbul keluar, dan saya buat adjustment dia punya depth dia supaya dia ada pergerakan. Dekat sini saya perlukan bell tu lebih tebal lagi untuk sebab kita nak button tu button tangan jari tu akan klik pada bell tu, jadi bell tu saya perlu tebal lagi, dan saya boleh keyframekan dia untuk supaya dia boleh tekan ke dalam dan keluar. Okay, so sekarang saya nak buat dia punya keyframe untuk tekanan bell tu. Okay, kita buat rendering dulu. Okay, bila kita dah buat susunan, so sekarang saya buat coloring. Color memang senang, dia ada material preset. So kita boleh choose saja sama ada material yang kita perlukan. Just klik masuk saja. So sekarang ni saya dah dapat satu objek subscribe button bell yang lengkap. Cuma kita perlu buat penambahan lagi untuk seterusnya, untuk menekan bell. Saya perlu buat keyframe, setting keyframe bell. Kita keyframekan dia, kita ambil negatif minus 40 to minus 90 to, dan patah balik kepada minus 120 to, kita minus 40, 120 to minus 40 balik. So anda boleh tengok, klik, alright. Okay, saya pergi pada for view untuk saya buat kedudukan di mana button bell tu saya nak letak di dalam satu frame. Saya nak letak di bahagian bawah supaya kalau ada subjek yang kita nak buat tu, so subjek tu bahagian di atas dan button tu di bawah. Jadi saya perlu turunkan button tu, cuma menggerakkan kamera saja. So setting ni kita cuma buat adjustment di kamera saja, kamera view saja. Okay, selepas ini sebarang pergerakan kita hanya buat di channel untuk kamera saja. Di channel kamera kita keyframekan dia, di mana pergerakan A dan B, point A to point B. Okay, seperti anda lihat di sini, saya in and out in and out, dan klik button tadi tu yang kita dah keyframe, dia klik. So kita tentukan dia punya timing dia. Jadi sekarang ni saya buat layer untuk lighting. Saya perlu masukkan light. Masih lagi, kalau anda lihat button saya ada kawasan yang kurang cahaya, saya perlu fill up untuk dapatkan efek cahaya di sini. Jadi saya perlu terangkan ataupun pointkan cahaya di kawasan subscribe button. Saya tinggikan dia punya degree light. Yes. Okay. Kita boleh gerakkan spotlight dia. Dan saya perlu tambahan lighting lagi untuk kawasan di kawasan bell. Saya perlukan light up di kawasan bell. Saya buat light. Kita ambil warna putih. Kali ini saya tukar kepada parallel. Saya letak di bahagian atas. Dan kita point dia ke kawasan bell tadi. Saya nak terangkan di kawasan bell sahaja. Kita fokus di bell sahaja. Agak susah sikit sebab dah mula banyak layer. Okey, sekarang anda melihat bell, ada lighting.
Dan lighting tu saya akan buat animate dari segi satu point ke satu point. Jadi dia seperti macam ada lampu menyulur di kawasan bell tadi tu. Tapi di kawasan subscribe saya biarkan. Jadi saya perlukan tambahan lighting di kawasan gear tadi. Di belakang tu gear, saya perlukan gear untuk light. Alright. Seperti anda lihat sekarang ni. Ini saya fast forward sebab proses ni ambil masa. Anda perlu buat adjustment sendiri. Anda boleh try and error sehingga anda puas hati dengan kedudukan lighting yang anda allocatekan setiap kepada image-image yang anda letak. Bagi menentukan kedudukan lighting, anda boleh try and error. Dia sangat penting untuk menaikkan lagi image 3D itu sendiri. Dia ada depth, dia ada shadow, dia ada highlight. Saya perlu membuat susunan kedudukan lighting yang betul di kawasan gear supaya lebih jelas. Alright. Anda boleh lihat pergerakan cahaya di bell, animate in and out. Selepas ni saya ingin memasukkan green screen rakaman jari yang telah diambil sebelum ini untuk dimasukkan di dalam frame. So kita akan key frame, kita akan key dia, kita akan chroma key untuk hijau, hilangkan hijau. Jadi saya masukkan dahulu key. So saya mengambil part yang mana saya ingin menggunakan jari tu dan saya dah memilih masukkan key light. Kita bagi pada effect key light dan kita keyframe kawasan hijau. So now hijau tu dah hilang. Kita adjust dia punya clip black. Ada kawasan yang kotor, kita clearkan menggunakan setting di screen mate dan kita masking. Di kiri dan kanan tu frame terdapat line up apa semua, kita tak perlu, just masking dan masking tu akan hilang. Jadi kita ada jari sahaja, tangan dan jari untuk kita allocate pada button untuk dapatkan kesan jari sedang memicit bell yang kita rakamkan sebelum ini. Kita adjust kedudukan dan size supaya ianya nampak lebih realistik. Okey, saya ambil angle ini dan saya akan keyframekan dia. Timing timing bell tu dia picit ke dalam dengan jari sedang memicit. So kita kena synchronizkan dia pada timing yang betul. Okey, sekarang saya try. Klik, klik dan anda sedang melihat, klik dan like. Okey. Okey, next step saya akan masukkan audio bunyi bell tadi. Setelah klik tanpa audio, satu visual tidak menarik. Kesan dia tu kita masukkan audio untuk memberi kesan yang lebih kepada visual tadi. Saya buat susunan untuk audio. Audio ni anda boleh dapat di YouTube. Anda boleh mencarinya. Audio effect macam-macam ada. So saya ambil effect untuk bell. Jadi saya pilih yang paling sesuai yang ingin saya gunakan. Bila kita dah jumpa dan saya akan crop. Saya akan ambil di kawasan audio bell tu saja. Saya akan buat cut, alternate control D, cut, and cut lagi, alternate control D, cut. Dan saya keyframekan dia, letakkan dia pada timing yang sesuai. Alright. Okay, kita dah lengkap. Jadi the next step saya meletakkan green background. Untuk user senang, mereka cuma download dan keyframekan lagi sekali, buang green dan dia akan dapat image button klik. Jadi seterusnya kita perlu membuat susunan new comp, sekuen baru untuk kita buat susunan kepada final. Okey, saya jadikan tadi yang layer banyak-banyak. Kita masukkan satu layer saja. Kita dah groupkan dia jadi satu layer. So saya cuma perlu ambil yang part yang kita untuk render.
Saya masukkan montage daripada company saya, Alfie Studio, sebagai intro sebelum dia start kepada green screen subscribe button. Baik, siap sudah untuk kita create subscribe button. Jadi kita pergi ke next step seterusnya adalah untuk export. Untuk export ni anda perlu klik Ctrl M Ctrl M untuk export dan pergi kepada quicktime.ok.com. Kita tukar ke rename nama, allocate di mana file tu nak diletak. Nama yang lama saya letakkan perubahan sikit pada nama baru dan kita klik render. Graphic card yang cukup dari segi RAM apa semua tu boleh laju macam ni lah. And then ini hanya 15 saat clip, so render tidak mengambil masa yang lama. Siap sudah klip yang kita buat sudah boleh digunakan. Selesai sudah untuk sesi tutorial kali ini. Jika anda ada sebarang pertanyaan, boleh tinggalkan di ruang komen. InsyaAllah saya akan cuba bantu. Sebelum itu, jangan lupa klik like and subscribe untuk anda mendapat notifikasi terkini kerana di masa-masa akan datang saya akan membuat lebih banyak lagi video-video tutorial yang boleh memberi manfaat kepada anda di sana. Dan lagi, jika anda menyokong video-video saya, tolong jangan skip iklan. Tak lama kan? Dalam masa 15 saat, maka saya akan mendapat manfaat daripada iklan tu dan memberi dorongan supaya dapat menerbitkan lebih banyak lagi video-video tutorial untuk anda. Guys, terima kasih kerana membantu menyokong dan menonton video saya sehingga habis, dan jangan lupa kita jumpa lagi di tutorial di masa akan datang.